Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua. Selamat datang ke kelas biologi Cikgu Sally. Hari ini kita akan belajar tentang 12.1 iaitu pewarisan manusia. So, apa yang perlu kita ketahui di dalam subtopik ini adalah yang pertama, apakah itu variasi? Kemudian, kita akan melihat juga kepada proses pemilihan semula jadi. Seterusnya, perbandingan variasi selanjar dan tak selanjar, dan akhir sekali adalah punca variasi. Okey, sekarang kita akan melihat apakah itu variasi. Okey, yang pertama, variasi ini adalah perbezaan ciri dalam organisma daripada populasi ataupun spesies yang sama. Okey, kemudian isi yang kedua, kita lihat pula bahawa variasi ini merujuk kepada ciri-ciri fizikal yang ditunjukkan daripada perbezaan fenotip akibat perubahan struktur, fisiologi dan juga biokimia organisma. Okey, apakah kepentingan kita mempelajari variasi? Variasi ini membolehkan pengecaman individu di dalam populasi dilakukan. Okey, sekarang cikgu akan terangkan tentang proses pemilihan semula jadi. Okey, proses pemilihan semula jadi ini berkaitan dengan variasi. Oleh itu, variasi adalah asas penting dalam proses pemilihan semula jadi. Okey, proses pemilihan semula jadi ini bermaksud satu daya evolusi yang memilih gen-gen berfaedah dan menghapuskan gen-gen yang tidak berfaedah dalam sesuatu persekitaran semula jadi. Oleh itu, ini membolehkan spesies yang mempunyai fenotip yang dapat menyesuaikan diri mengikut keadaan sekeliling dapat meneruskan hidup serta proses pembiakan bagi kemandirian spesies. Baiklah, jadual yang cikgu tunjukkan ini adalah perbandingan antara variasi selanjar dan variasi tak selanjar, iaitu dua jenis variasi yang kita pelajari. Okey, di sebelah kiri cikgu adalah variasi selanjar, manakala di sebelah kanan adalah variasi tak selanjar, di mana kedua-duanya menunjukkan perbezaan ciri dalam kalangan individu spesies yang sama. Sekarang cikgu akan terangkan pula tentang perbezaan variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Okey, dalam variasi selanjar, ia menunjukkan perbezaan ciri yang tidak ketara. Manakala variasi tak selanjar menunjukkan perbezaan ciri yang ketara. Yang kedua, graf bagi variasi selanjar adalah berbentuk taburan normal di mana ahli mempunyai fenotip perantaraan iaitu ciri-ciri antara dua ekstrim. Manakala variasi tak selanjar, graf yang ditunjukkan adalah taburan diskrit, maka tiada ciri-ciri perantaraan. Yang ketiga, variasi selanjar adalah kuantitatif iaitu boleh diukur dan digradkan daripada satu ekstrim kepada ekstrim yang lain. Manakala variasi tak selanjar pula, ciri-cirinya adalah kualitatif iaitu tidak boleh diukur atau digradkan kerana cirinya ditentukan oleh faktor genetik. Okey, seterusnya dalam variasi selanjar, ciri-cirinya dipengaruhi oleh persekitaran. Tetapi variasi selanjar tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran, sebaliknya dipengaruhi oleh faktor genetik, maka cirinya boleh diwarisi seperti kumpulan darah. Okey, seterusnya contoh untuk variasi selanjar pula adalah ketinggian, berat badan dan warna kulit. Manakala untuk variasi tak selanjar, contohnya adalah kebolehan menggulung lidah, warna mata dan pola cap jari. Seterusnya, untuk variasi selanjar, cirinya dikawal oleh banyak gen. Tetapi variasi tak selanjar, cirinya dikawal oleh satu gen tunggal dengan 2 atau 3 alel. Oleh itu, ciri-ciri dapat dilihat dengan jelas. Baiklah, sekarang kita akan lihat pula kepada punca variasi. Okey, punca variasi bagi variasi selanjar dan tak selanjar. Untuk variasi selanjar adalah faktor persekitaran di mana suhu, cahaya dan pH akan mempengaruhi variasi selanjar. Manakala variasi tak selanjar akan dipengaruhi oleh faktor genetik iaitu pindah silang, penyusunan bebas kromosom, persenyawaan rawak dan mutasi. Okey, sekarang kita akan lihat faktor genetik berkaitan dengan proses pindah silang.
Rajah di sebelah kiri cikgu ini menunjukkan hasil akhir selepas berlakunya gabungan dan menghasilkan gabungan gen baharu. Pindah silang berlaku antara kromatik tidak seiras pada kromosom homolog semasa profasa 1 meiosis. Penggabungan semula ini akan menghasilkan kombinasi gen yang baharu seperti rajah. Kromatik kembar berpisah semasa anafasa 2 meiosis membentuk gamet dengan kandungan genetik yang berbeza pada akhir meiosis. Baiklah, ini adalah rajah di mana pindah silang antara kromatik tidak seiras. Okey, ini adalah pasangan kromosom homolog. Kemudian apa yang berlaku? Pertukaran segmen kromatik tidak seiras berlaku. Pindah silang berlaku di kiasma. Okey, seterusnya akhirnya terjadilah gabungan gen yang baharu melalui proses pindah silang. Okey, faktor genetik yang seterusnya adalah penyusunan rawat kromosom homolog semasa metafasa 1. Okey, kita ada susunan 1 dan susunan 2 melalui rajah pada sebelah kanan cikgu ini. Okey, jadi semasa metafasa 1 meiosis, pasangan kromosom homolog tersusun secara rawat pada satah khatulistiwa sel. Kita dapati ada perbezaan warna pada susunan 1 dan susunan 2. Okey, rajah menunjukkan dua kemungkinan, iaitu susunan 1 dan susunan 2, penyusunan kromosom homolog pada satah khatulistiwa bagi satu sel diploid ataupun sel yang mempunyai bilangan kromosomnya 4. Okey, akhir sekali di akhir meiosis terdapat pelbagai gamet dengan kombinasi kromosom paternal dan maternal yang berbeza menyebabkan kandungan genetik dalam setiap gamet adalah berbeza. Okey, faktor genetik yang seterusnya adalah persenyawaan rawak. Okey, persenyawaan berlaku antara sperma dan oksid sekunder. Persenyawaan rawak berlaku melalui penggabungan semula genetik semasa pindah silang ketika profasa 1 dan penyusunan rawat kromosom homolog ketika metafasa 1. Ini menyebabkan pelbagai gamet dengan kandungan genetik yang berbeza terhasil. Oleh itu, zygote diploid yang terhasil mempunyai kombinasi genetik yang baharu. Baiklah, seterusnya kita lihat pula mutasi. Apakah itu mutasi? Mutasi adalah perubahan kekal yang berlaku secara spontan pada gen ataupun kromosom kita. Okey, mutasi ini boleh mewujudkan genotip yang baharu jika berlaku pada gamet ataupun dikenali sebagai mutasi sel germa. Ciri-ciri yang ditentukan oleh bahan genetik yang bermutasi dapat diwariskan. Mutasi pada sel soma pula menyebabkan variasi, tetapi ciri ini tidak dapat diwarisi ke generasi yang seterusnya. Okey, sekarang kita tengok faktor persekitaran yang akan mempengaruhi variasi selanjar. Okey, variasi ini juga dikenali sebagai variasi persekitaran dan faktornya pula adalah suhu cahaya dan pH. Kesan faktor ini kecil kerana hanya melibatkan perbezaan fenotip melalui perubahan kekerapan alel dan genotip, tetapi bukan perbezaan genotip. Oleh itu, variasi ini tidak boleh diturunkan dari generasi ke generasi. Baiklah, faktor persekitaran yang pertama adalah pH. Pokok hydrangea spesies akan menghasilkan bunga berwarna biru dalam keadaan tanah berasid, iaitu pH-nya kurang daripada 5.5. Tetapi bunga berwarna merah jambu pula akan terhasil pada tanah yang beralkali. Faktor persekitaran yang seterusnya adalah suhu. Okey, kita lihat kucing siam ini. Kucing siam mewarisi gen yang akan menghasilkan enzim pigmen gelap bagi warna bulunya. Okey, enzim ini akan berfungsi pada suhu yang kurang daripada suhu badan. Oleh itu, telinga, muka, ekor dan tapak kaki kucing siam adalah kawasan yang bersuhu rendah. Oleh itu, faktor suhu inilah yang menjadikan bahagian tersebut berwarna gelap. Okey, faktor persekitaran yang seterusnya adalah suhu. Orang yang selalu berada di bawah cahaya matahari kemudian lama, ia akan mempunyai tona kulit yang lebih gelap. Okey, ini kerana sinaran ultraviolet dalam cahaya matahari itu akan merosakkan pigmen melanin pada kulitnya yang terdedah. Oleh itu, lebih banyak pigmen melanin terhasil, maka kulitnya akan menjadi lebih gelap. So, kita jangan suka berjemur.
Okey, sekarang kita lihat interaksi antara faktor genetik dengan faktor persekitaran. Okey, variasi juga boleh disebabkan oleh interaksi antara faktor persekitaran dan faktor genetik. Contoh ciri yang diwarisi daripada induk adalah seperti ketinggian, kepintaran dan warna kulit yang amat dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Contohnya, jika ada sepasang anak kembar seiras yang terpisah sejak kecil lagi, daripada tabiat pemakanannya dan persekitaran yang berbeza sewaktu dia membesar akan menghasilkan fenotip yang berbeza walaupun mereka adalah kembar seiras. Okey, tamat sudah kelas kita hari ini. Pesanan daripada Luqman Al-Hakim, tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Jom like, share, komen dan subscribe channel Cikgu. Semoga kita terus dapat belajar bersama-sama. Amin.